Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka dan tentu sengoti Tuhan itu satu dikatakan wahdaniyah. Di semalam kita dah bahas berkenaan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dengan makna kita sudah ada 10 akidah yang terpaku di dalam diri seseorang. Iaitu yang pertama ada, tak ada. Qidam, tak baru. Baqa, kekal, tak binasa. Mukhalafah lil hawadith, bersalahan dengan baharu, tak sama. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, tak berhajat. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, adanya Allah dengan cara-cara diri dan tidak berhajat pada yang lain. 10 akidah. Sekarang masuk akidah yang ke-11 secara tafsil dan akidah yang ke-6 secara ijmali. Ijmali dengan makna tak pecah lagi lah. Istihalatul mustahilat dengan wajib tu. Kemudian kata musannif, dan tentu sengoti. Banyak kali dah, acak kali dah. Sengoti dengan makna sungguh, yakni bila kata sungguh, sifat ini adalah sungguh. Sifat ini ialah sungguh, bukannya wujudi. Makna sungguh ialah faham di akal sahaja. Oh, hak ni satu. Macam kita tengok kawan kita Faiz. Faiz. Oh, Faiz. Seorang tu mana ada banyak. Tu. Kita faham dia seorang tak? Kita faham dia seorang. Kita tak kata Faiz, oh Faiz, oh dia ada 3. Tu gila. Kita faham dia tu satu. Dia itu wahdaniyah, satulah. Dia itu satu. Tu sengoti, benda sengoti. Benda bukan wujudi. Wujudi kita boleh tunjuk, kita boleh rasa, boleh tengok, boleh lihat, boleh dengar, boleh rasa dengan pejabat. Tu baru jenis wujudi, jenis yang ada. Kalau tak, dia amrun i'tibari. Tak maulah amrun i'tibari, dia sungguh. Dia ada sebenarnya sungguh ni ada 2 hal dengan amrun i'tibari. Tapi disebabkan musannif tak sebut, jadi kita tak sebutlah. Dia ada sebut dalam kitab dia. Kitab dia ada satu kecil lagi, namanya Wasailul Kalam. Dia kecil je ni kok, Wasailul Kalam. Itu bab hukum akal sahaja. Tu. Bab hukum akal sahaja dan bab sungguh dan ada sahaja, apa beza? Kitab bahas tentang tu sahaja. Tu. Tu kitab khusus Ayah Diskam rahimahullah ta'ala yang lain. Jadi bila faham maknanya wahdaniyah, asa ni sengoti, sungguh saja, bukan benda yang jenis ada. Satu, dikatakan satulah dalam bahasa Melayu. Ni satu lagi. Ada orang kata tak nak kata satu bagi Tuhan. Ni satu nak tahu apa? Ayah Diskam tak erti. Ayah Diskam bukan ulama. Ayah Diskam dia menduakan Tuhan.
Ada orang kata macam mana? Ada orang kata, oh bila satu, bila itlaq satu, bila sebut satu, takut-takut beri waham dua. Tu dia tak faham makna bilangan. Dia tak faham makulatu kam. Dia tak faham bilangan tu apa dia. Okay, dia tidak faham bilangan tu apa dia. Tu sebab dalam takrif bilangan, apabila kita mengaji bab bilangan saja, satu tidak dipanggil bilangan. Satu tidak dipanggil bilangan. Satu tidak dipanggil bilangan. Okey. Sebab apa? Sebab apa tak panggil bilangan? Okey, dia ada takrif secara tafsir dalam kitab, tapi kita permudahkan bahasa. Satu tak panggil bilangan sebab dia tidak ada di tengah-tengah, dia tidak berada di tengah-tengah antara satu nombor yang ke depan dan satu nombor yang ke belakang yang lain. Tu cara mudah saya tu. Saya mudah untuk faham. Tak bagilah takrif secara tafsir. Bilangan ialah nak kata dia itu bilangan ialah mestilah dia itu berada di antara dua nombor. Di antara dua nombor. Dua nombor barulah dipanggil bilangan. Ataupun bahasa kita, dia boleh diapit. Dia boleh diapit antara dua nombor. Macam mana? Contoh dua. Dua ni bilangan sebab apa? Dua ni bilangan sebab dia diapitkan dengan nombor satu dengan nombor dua. Dengan nombor tiga. Jadi dua bilangan. Nombor tiga bilangan tak? Bilangan sebab dia diapit antara nombor dua dengan nombor empat. Nombor empat bilangan tak? Nombor empat bilangan sebab dia diapit antara nombor tiga dengan nombor lima. Nombor 10 bilangan tak? Bilangan sebab dia diapit antara nombor 9 dengan nombor 11. Nombor 1 bilangan tak? Nombor 1 diapit dengan nombor 2 dan tak ada. Tu maka dia tidak boleh dipanggil bilangan. Dah kosong tu tak ada. Bukan kosong tu adalah penomboran yang rasmi tak. Dia menunjukkan tak ada, tak start lagi. Nombor tu tak start lagi, itu kosong. Dia startnya number bilangan ialah startnya nombor ni nombor 1. 1, 2, 3. Jadi bilangan tu lagu mana? Bilangan itu, kalau bilangan dari sudut kita nak faham di sini ni, bilangan dipanggil bilangan bila mula daripada 2 dan ke atas, bukan 1. Sebab 1 ni tak diapit antara 2 nombor. Tu. Kalau nombor 3 bilangan tak? Bilangan sebab dia diapit antara nombor 2 dan nombor 4. Nombor 5 bilangan tak? Bilangan sebab dia diapit antara nombor 4 dengan nombor 6. Tu cara mudah lah. Tu. Dia sebenarnya ada silang lagi tu. Kalau mengaji ada silang macam mana nak kata nombor 1 tu bukan bilangan. Jadi 1 boleh tak panggil? Boleh. Nak panggil asa boleh tak? Boleh. Jangan kata 1 tu bilangan pula. Tu tak faham lah tu. Ada orang mengajar 1 itu tak boleh kata pada Tuhan sebab dia bilangan. Tu. Ini nombor 5 ni. Sebab dia bilangan. Tu. Panas. Sebab dia bilangan. Tu okey. Sebab dia bilangan. Okey. Nombor 1. Nombor 1 bukan bilangan. Yang lain daripada nombor 1 adalah bilangan sebab dia boleh diapit antara 2 nombor. Tu secara mudah. Jadi boleh panggil Allah Ta'ala 1. Sifat Allah Ta'ala 1. Ataupun nak panggil sifat Allah Ta'ala esa. Allah Ta'ala tu esa. Boleh, tak ada masalah. Okay. Dikatakan wahdaniyah. Yang ini dikatakan 1 itu sebagai wahdaniyah. Asal wahdaniyah ni, asalnya wahdaniyah ni dia ada macam-macam tambahan huruf ni. Ta pada wahdaniyah, ta marbutah tu dia panggil ta li ta'nits al-lafzi. Ta li ta'nits al-lafzi, untuk mentakniskan, memuannaskan lafaz. Ya tu pula dia panggil ya nisbah. Tu ya tu pula dia panggil ya nisbah. Yakni al-mansub ila al-wahdah. Dinisbahkan kepada satu, dinisbahkan kepada esa. Tu. Alif pada wahdaniyah, alif tu alif zaidah, alif tambahan saja. Tu. Kemudian Kemudian nun pada wahdaniyah, hak tu mubalaghah, untuk mubalaghah, untuk menunjukkan mubalaghah lah dalam kaedah bahasa Arab. Jadi asalnya wahdah saja. Boleh baca wahdaniyah, boleh baca wahdaniyah, itu atas pandangan Asy-Syaikh Al-Imam As-Suhaimi dalam kitabnya Hasyiatus Suhaimi ala Al-Hudhudi Syarah Ummil Barahin. Cuma adalah ulama lain yang kata, ada yang kena kata wahdaniyah, tak boleh nak kata wahdaniyah. Itu perbahasan suku lah. Kita kata gitu-gitu ya. Nak kata boleh katalah wahdaniyah pun boleh, wahdaniyah pun boleh. Tak jadi murtad kalau kata wahdaniyah. Tu ya. Habis. Jadi Allah Taala tu esa. Jadi bila kata wahdaniyah tu satu, terjemah satu. Jadi satu kita dengan satu Allah sama ke? Satu kita dengan satu Allah.
Ya, sama tapi dari sudut penamaan. Dari sudut hakikat tak sama. Tu. Dari sudut hakikat, satu Allah dengan satu kita tak serupa. Hanya penamaan sahaja serupa. Dia panggil Allah Subhanahu Wa Taala tak berbilang pada hakiki dan takdiri. Allah Subhanahu Wa Taala tak berbilang pada hakikat dan juga takdir pun bukan berbilang. Tu. Adapun kita makhluk ni, kita ni meskipun dari sudut hakikat tak berbilang kita ni seorang ni lah. Kita ni seorang. Bila kata Hafiz, seorang ni lah. Dah ada Hafiz hak lain tu, hak tu nama sama. Tapi hakikat Hafiz yang kita tuju ni syakhs, individu yang ni sajalah, tak ada orang lain. Jadi pada hakikat kita pun satu juga. Kita pun wahdaniyah juga. Tapi wahdaniyah pada hakikat tapi bukan takdiri. Tu. Sudut takdir kita berbilang. Apa takdiri ni? Iaitu boleh belah bahagi. Tu. Kita takdirkan diri kita ni, seorang ni, kita boleh belah macam-macam. Boleh belah sejuta contohnya. Maka sejuta tu, itu bilangan. Bilangan takdiri. Kita takdirkan saja kita ni boleh dibelah 2, 3, 4, 5, 6 sampai habis. Kita ni boleh dipotong, boleh dibahagi-bahagikan. Zat Allah Ta'ala tak boleh bahagi. Zat Allah Ta'ala tak boleh bahagi, tak berbilang pada hakikat dan tak berbilang pada takdiri. Dengan makna zat Allah Ta'ala tidak boleh dibelah bahagi. Haza hasya lillah. Tanzihan lillah. Maha suci Allah Ta'ala daripada demikian. Jadi kita hakikatnya tidak berbilang. Diri kita ni satu, memang satu pun satu. Tapi pada takdir, bila kita takdirkan diri kita ini boleh tak berbilang? Boleh. Dengan cara mana? Dengan cara kita belah-belah kita. Tu takdir. Jadi kita ni tidak wahdaniyah, tidak esa dan tidak ternafinya pada kita kam muttasil pada zat. Dia sekali ada lah tu. Kam muttasil dengan kam mufassir tu. Nanti. Faham tak tu dulu. Okay. Jadi bilangan hakiki ni lagu mana? Bilangan hakiki ni macam 2, 3, 4. Ta'adud. Bilangan hakiki. Ta'adud. 3, 4, 5. Tu. Okay. Contoh kita kata, kitab saya ada 1000. 1000 tu bilangan lah. Kitab ada 1000. Yang kitab tu ada 1000 diri dia. Diri dia ada 1000. Diri kitab tu ada 1000. Tu bilangan yang hakiki. Tu. Bilangan yang hakiki. Tu. Tu, okey. Habis. Jadi, ni perkataan Tobik daripada Tuan Guru Ridauddin Hafizahullah Ta'ala. Dia mengaji dengan Baba Ahmad Makmawi Rahimahullah Ta'ala. Ni perkataan Baba Makmawi. Jangan duk cari dalam kitab lah. Tu. Baba Makmawi. Dia kata apa? Wahdatullah haqiqiyatun wa wahdatuna idafiyatun. Wahdatullah haqiqiyatun. Keesaan Allah Ta'ala hakiki. Betul-betul esa. Okay. Wa wahdatuna, tapi kewahdaniyah kita, keesaan kita, idafiyatun, sampingan sahaja. Okey. Wahdah kita tu pada mana? Fil jinsi wan naw'i wal fasli. Fil jinsi wan naw'i wal fasli. Tu. Wahdatullah haqiqiyah. Keesaan Allah Ta'ala hakiki. Tetapi wahdatuna, tetapi keesaan kita idafiyatun. Idafi. Yakni fil jinsi wan naw'i wal fasli. Pada jenis, pada naw', pada fasal. Okey. Okey. Jadi wahdaniyah makhluk itu idafi. Apa dia wahdatun fil jinsi? Kalau orang mengaji mantik, kita ni manusia ni ada jins, ada kategori jinsun, nau'un dengan fasal. Jenis kita ni apa dia? Jenis kita ni hayawan. Jadi kita ni hayawan lah. Bukan binatang, hayawan. Hayawan ni adalah zul hayah. Orang yang memiliki satu zat yang memiliki kehidupan. Itu dia panggil hayawan. Mana-mana zat yang ada, yang hidup, dia panggil hayawan. Tak kisah dia manusia ke, lembu ke, kambing ke, sperma ke, sel ke. Asal dia hidup, dia boleh bergerak dengan ikhtiari. Tu sifat hidup dia. Bila nak kata dia tu hidup, iaitu dia boleh bergerak secara ikhtiari. Ikut suka dia. Tanpa perlu ittirari. Bukan orang lain yang menggerakkan dia, tapi dia yang berkehendak untuk gerak. Itu dia panggil zul hayah, yang memiliki kehidupan. Dia itu hidup. Kita wahdatun fil jinsi. Kita wahdah.
bersatu dari sudut jenis. Kita bersatu dari sudut jenis dengan lembu, dengan kambing. Sebab apa? Semua haiwan. Wahdatun fil jinsi kita ni. Dan kita yang kedua, wahdatun fin naw'i. Kita itu wahdah, bersatu juga, sama dari sudut nau'. Apa nau' dia? Dia kalau kita haiwan, ada nau' dia. Nau' dia bawah dia. Bawah dia ada lembu, kambing, kebau, manusia. Tu dia panggil nau'. Hasil daripada haiwan, bawah dia tu ada kuda, lembu, kebau, manusia. Manusia tu dia panggil nau'. Kita ni wahdah fin nau'. Kita ni bersatu dari sudut manusia. Semua manusia, banyak manusia, bukan kita seorang manusia. Betul tak? Bukan kita seorang manusia. Tadi dari sudut wahdah fil jinsi, iaitu bukan semua orang, bukan kita saja haiwan. Bahkan ada orang lain yang haiwan. Lembu haiwan, kambing haiwan, binatang haiwan, semua haiwan. Kalau wahdah fil nau', bukan kita seorang yang manusia, banyak lagi manusia. Tu banyak lagi manusia. Manusia tu pula ada macam-macam nama. Ahmad, Mamat. Jadi kita bersatu dari sudut nau'. Dari sudut nau' lah dia panggil. Istilah dia nau'. Iaitu bawah daripada jinsun. Okey. Dan juga kita wahdah fil fasli. Fasal, apa fasal? Fasal ini ialah satu sifat untuk membezakan kita dengan haiwan yang lain. Haiwan yang lain contohnya singa. Fasal kita apa dia? Fasal kita satu sifat yang boleh membezakan haiwan yang lain ialah kita ni boleh bercakap ataupun kita ni boleh berfikir. Dia panggil natiq. Boleh berfikir. Jadi haiwan ada banyak. Haiwan ada lembu, ada kambing, ada manusia. Tapi manusia ni keistimewaan dia boleh natiq, dia boleh berfikir. Haiwan lain boleh berfikir tak? Haiwan lain tak boleh fikir. Kambing tak boleh fikir. Lembu tak boleh fikir walaupun ada otak. Sebab dia tak ada akal. Tu. Jadi kita bersatu dari sudut ada akal belaka. Manusia ada akal belaka. Tu okey. Tu. Jadi kita asal dari sudut tu. Bersatu dari sudut tu. Bersatu dari sudut haiwan, dari sudut jins, dari sudut jenis kita iaitu haiwan, dari sudut kita itu manusia, dan dari sudut kita itu ada akal boleh fikir. Ada akal boleh fikir. Allah Ta'ala tak ada siapa pun yang boleh serupa dengan dia. Sama ada dari sudut jins, sama ada sudut nau' ataupun fasal. Hasya lillah. Tu. Allah Ta'ala tak ada orang pun yang serupa dengan Allah Ta'ala dari sudut jenis dia. Jenis ketuhanan. Tak? Tu. Ketuhanan Allah Ta'ala itu terkaya dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada sekalian makhluk. Tak ada orang pun yang boleh bersifat dengan sifat jenis ni. Tu. Okay? Tak ada orang pun yang boleh bersifat dengan sifat jenis ni. Dan bila Allah Ta'ala buat sesuatu, buat apa benda makhluk dan sebagainya, tak ada siapa pun boleh sama perbuatannya dengan Allah Ta'ala. Sifat-sifat dia pula, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula, tidak siapa yang boleh serupa dari sudut jins. Fasalnya pun tak boleh serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita walaupun satu lagu ni, tapi serupa dari sudut kita ni haiwan berbanding dengan kambing lembu. Tu. Nak kata kita ni Tuhan ke? Nak kata Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Kita akan belajar dulu mukhalafah al-hawadith, tak sama dengan makhluk. Bila tak sama dengan makhluk, dia je. Bila dia je, automatik wahdaniyah. Dia je lagu tu, wahdaniyah tu. Dia seorang je lagu tu. Dia seorang je Tuhan begitu. Tak ada dah yang lain. Tu faham? Kita dari sudut kongsi dengan apa lagi? Kongsi dengan orang lain. Dari sudut manusia. Kita ni manusia. Dan dari sudut kita ni boleh berfikir. Natiq. Kita boleh berfikir dan kita ni manusia. Banyak lagi manusia yang lain. Jadi kita boleh kata kita Tuhan? Tak boleh. Sebab apa? Ada orang lain yang sama dengan kita. Kalau kita mengaku kita Tuhan, maknanya ada orang lain yang sama dengan kita boleh mengaku Tuhan. Faham? Tu konsep dia. Kucing. Okay. Jadi Allah SWT wahdaniyah esa dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan. Saya dia akan tengah tu. Zat Allah, tak ada orang serupa langsung. Sifat Allah, tak ada orang serupa langsung dengan dia. Perbuatan Allah Ta'ala, tak ada orang boleh serupa, tiru macam perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian, kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka zat dia, zat Tuhan itu pun, maka zat dia, zat Tuhan itu, tu. Maka zat dia, zat Tuhan itu pun satu. Zat Tuhan satulah. Dia nak masuk perbahasan wahdaniyah pada zat, sifat, af'al. Ni buh zat lu.
Maka zat dia, zat Tuhan itu pun satu. Bukan bangsa benda yang dapat dibahagi. Apa satu? Tafsir, bukan bangsa. Naik pada bukan. Satu tu apa dia? Bukan berbilang. Tu sifat salbiah tu. Madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Faham dia itu balik kod dok. Dok apa? Dok bilang. Wahdaniyah, satu. Apa satu? Dok berbilang. Dia kena kepada tafsir, faham kod dok. Tu, okey. Habis. Bukan bangsa benda yang dapat dibahagi. Bukan. Wal'iyadzubillah. Jika benda semacam ini, semacam benda yang dapat dibahagi ini, dinamakan kam muttasil. Kam tu adalah bilangan tu lah. Kam tu berapa. Muttasil ni bersambung. Tu kalau terjemah harfiah dia lah. Kam itu berapa, muttasil tu bersambung. Apa dia kam muttasil? Ma yaqbalul qismata bidzat. Ma yaqbalul qismata, benda yang terima bahagi. Bidzat, pada zat. Kalau kam muttasil fi dzat lah. Ma yaqbalul qismah bidzat. Benda yang boleh diterima bahagi pada zat dia. Boleh bahagi zat dia. Itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi kita boleh bahagi. Maknanya kita tidak ternafi pada kita kam muttasil. Maknanya kita ni ada kam muttasil. Kitanya boleh belah bahagi. Allah Ta'ala ternafi kam muttasil padanya, ternafi bilangan pada dia. Sebab kalau kata Allah Ta'ala boleh belah bahagi, Allah Ta'ala boleh belah bahagi zat dia, maknanya kalau kita belah dua Tuhan, jadi dua lah. Bahagian pertama pun dia panggil Tuhan, bahagian kedua pun dia panggil Tuhan. Tu. Dia panggil, itu semua adalah zat Tuhan. Ni pun Tuhan, ni pun Tuhan. Oh, banyak Tuhan lah. Tak, bukan itu. Tu. Macam contoh kita terbelah dua. Terbelah dua. Kaki dengan kepala. Kepala tu pun kita punya. Kaki tu pun kita punya. Bukan kita kata milik orang. Tuhan kalau terbelah dua. Tuhan yang terbelah dua belah atas. Ni pun Tuhan. Ni pun bahagian Tuhan. Jadi Allah Ta'ala tak ada bahagian begitu. Tu. Maka tentulah. Maka tentu Tuhan bukan begitu, yakni bukan benda yang boleh bahagi. Bukan begitu, yakni bukan benda yang boleh bahagi. Habis. Dan bukan pula ada Tuhan satu lagi. Kita tak nak kata ada Tuhan satu lagi kot yang sama sebiji dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Tu. Dia kata apa? Dulu tu mukhalafah lil hawadith tu, mumatsalah tu munazarah, dengan makna walaupun satu cebis daripada sifat ketuhanan, daripada apa-apa yang berkait ketuhanan pun tak nak serupa. Contoh kita manusia, kita sama dengan Tuhan. Mana? Dari sudut kita ini, contoh kita ini istighna, kita ni terkaya, tak berhajat pada yang lain. Tak boleh. Yang lain kita ikut cara manusia. Hak yang istighna, yang terkaya tu kita macam Tuhan. Tak boleh. Mustahil. Walau min wajhin wahidin, walaupun dengan satu benda pun kita tak serupa dengan Tuhan. Zat Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan makna tidak serupa walaupun satu cebis sekalipun. Satu benda sekalipun tak serupa. Tu. Lagi menjadi dua. Dan bukan pula ada Tuhan satu lagi menjadi dua, yakni menjadi dua Tuhan kalau ada satu lagi. Tu. Dengan Tuhan kita jadi dua. Tuhan satu lagi dengan Tuhan kita jadi dua. Tu okey. Tu mustahil. Tu. Jika begitu, yakni jika kata ada Tuhan yang satu lagi, dikatakan, yakni dinamakan kam munfasil pada zat. Dia panggil apa dia? Kam munfasil pada zat, dengan makna saya ada satu zat, kawan ni ada satu zat yang lain. Kita ni yang disebut kam munfasil tu, kita ni wahdah fil jins. Macam tadi itulah. Kita ni wahdah. Kita ni bersatu pada jenis. Tu. Iaitu haiwan lain. Kambing, lembu, kebau. Dia itu jenis sama dengan kita. Jenis dia haiwan. Allah Ta'ala tak ada orang serupa pun dengan Allah Ta'ala dari sudut ada orang yang bersifat iftiqar ataupun ada orang zat lain yang bersifat istighna.
Tu. Kita sama haiwan. Dari sudut mana? Dari sudut kita dengan haiwan ni boleh sama-sama bergerak secara ikhtiari. Tu ada kesamaan dah. Tu okey. Tu. Manusia dengan manusia. Kita manusia, orang lain pun manusia. Dia orang, manusia juga manusia. Tu banyaklah tu, banyak. Banyak dari sudut manusia. Banyak dari sudut manusia. Tu. Okey, kita ni tak boleh panggil Tuhan. Kalau panggil Tuhan, padahal kita ni manusia, orang lain pun manusia juga. Maknanya orang lain pun boleh ngaku Tuhan. Tu. Tuhan Allah Ta'ala tak ada orang yang jenis macam dia. Tak ada orang yang jenis macam dia. Tak ada orang yang bersifat macam dia. Okey. Maka bukan juga, yakni bukan juga kam muttasil, Allah Ta'ala tu terima kam munfasil pada zat, dengan mana Allah Ta'ala ada syarik, ada sekutu yang menyebabkan ada dua Tuhan. Itu pun mustahil. Tu habis dalam bab sifat wahdaniyah. Apa sifat wahdaniyah pada zat? Jadi asa pada zat dengan makna asa dari sudut Allah Ta'ala tak boleh nak belah bahagi, dan asa dengan makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada orang lain yang serupa dengan Tuhan, yang sejenis dengan Tuhan. Tu okey. Habis. Dan sifat-sifat dia, sifat-sifat Tuhan pun satu juga. Tengok. Satu tak? Ngajilah kitab-kitab mana pun, kitab Jawi ke, kitab Arab ke, semua akan kata satu. Mana ada kata berbilang? Tu okey. Sifat satu juga, yakni apa satu juga? Yakni satu-satu sekara. Bukan Allah Ta'ala ada satu sifat dengan makna Allah Ta'ala ada satu sifat, ada kita bilang 20 tu benda apa? Bukan makna tu. Bukan makna ada satu sifat. Dengan makna satu sifat tu so sekara. Apa so sekara? Sifat kudrat satu je. Sifat iradat satu je. Hujan ke? Sifat kudrat satu je. Sifat kalam satu je. Sifat hayat satu je. Sifat samak satu je. Sifat basar satu sahaja. Tu maksud dia. Bukan maksud sini, Allah Ta'ala ada satu sifat sahaja. Bukan. Satu sifat, lepas tu dia tafsir. Yakni satu-satu sekara. So je. Allah Ta'ala satu. Kudrat satu. Iradat satu. Apa nama? Kalam satu. Samak satu. Hayat satu. Basar satu. Satu. Okey. Dan jika sifat-sifat dia, sifat-sifat Tuhan itu dua-dua sekara pada dia, pada Tuhan. Kalau sifat-sifat Tuhan tu dua-dua sekara. Dengan makna dua dan lebih lah. Sebab apa kata dua? Sebab sebab sekurang-kurang bilangan adalah dua. Sebab tu dia kata dua. Takdirilah ke atas. Nak buat 3 boleh tak? Boleh. 4 boleh tak? Boleh. Dengan makna Allah Ta'ala tidak boleh sifat dia itu, setiap sifat dia tidak boleh ada 2 dan ke atas. Sifat kudrat dia tidak boleh ada 2. Sifat iradat tak boleh ada 2. Sifat ilmu tidak boleh ada 2. Sifat hayat tak boleh ada 2. Sifat samak tak boleh ada 2 dan ke atas lah. 2, 3, 4 hingga akhiri. Tak boleh. Kena satu. Maka kalau kata 2 juga, dinamakan. Yakni dinamakan kalau ada dua sekara, 2 kudrat, 2 iradat, 2 ilmu, 2 samak, 2 basar, 2 kalam dan sampai ke atas lah. 3 basar ke 4 basar ke, dinamakan kam muttasil pada sifat. Kam muttasil lah. Muttasil ni gabung. Muttasil dari sudut harfiah, terjemah dia gabung. Kam ni bilangan, gabung, muttasil. Maknanya kamu muttasil dengan makna setiap sifat kudrat tu ada banyak. Bila ada banyak, dia muttasil, dia gabung dengan Tuhan. Dia ada di Tuhan. Tak mustahil. Bukan Tuhan tidak ada banyak kudrat, tidak ada. Satu je. Iradat satu je. Ilmu satu je. Samak satu je. Basar satu je. Tidak ada 2. Maka bukan begitu. Yakni bukan sifat-sifat dia itu dua-dua sekara. Bukan gitu. Baik. Sifat ma'ani kita terjemah apa? Sifat ma'ani pada buat transformasi. Penterjemahan dengan kata sifat kudrat itu pekuasa. Sifat iradat itu pekehendak. Sifat hayat itu penghidup. Sifat samak itu pendengar. Sifat basar itu pelihat. Sifat ma'ani masyhur pada dia terjemah dengan pe. Sebab apa dia buat terjemah pe, sedangkan ulama-ulama Melayu dahulu terjemah macam biasa, berkuasa, berkehendak.
Kita kalau faham mubadaratul faham fi dhihn, kalau kita sekali sebut benda tu, kalau kita faham dia, kalau kita kata melihat, apa kita faham? Apa kita faham maksud melihat? Melihat ialah perbuatan. Betul? Melihat tu perbuatan. Perbuatan tak? Perbuatan lah. Mendengar perbuatan tak? Perbuatan lah. Sekarang ni kita nak bicara pasal sifatul zat. Sifat ma'ani nanti dia akan bicara sifatul zat, bukan sifatul fi'li. Sifat berkenaan zat, bukan sifat berkenaan perbuatan dia. Sebab apa boleh kata sifatul zat? Sebab asal daripada takrif dia apa dia? Takrif sifat ma'ani nanti ialah setiap sifat yang ada pada zat, yang ada pada zat. Yang ada. Okey, yang ada pada zat. Ada pada zat lah. Ada pada zat. Jadi mendengar, melihat, berkuasa, hak tu bila kita faham secara bahasa Melayu sekarang, dia tak terkena kepada sifat yang ada, tapi dia faham kod perbuatan. Tu. Sebab tu Pak Da'i rahimahullah ta'ala dia transformasikan terjemahan untuk mudah kita faham je, bukan nak pergi bergaduh dengan ulama. Tu. Kita kata berkuasa Allah Ta'ala banyak tak? Allah Ta'ala berkuasa banyak tak? Banyak lah. Allah Ta'ala berkuasa di langit, berkuasa di mencipta bumi, berkuasa mencipta manusia, beribu-ribu manusia setiap saat Allah Ta'ala cipta. Maknanya berkuasa Allah banyak, bukan satu. Dah sifat lagu mana? Sifat kan mutasir ni kata satu. Tengok. Faham? Sifat kan mutasir nak ternafi yang pada Allah Ta'ala kan mutasil pada sifat dengan makna sifat Allah satu-satu sekara. Jadi berkuasa ni sifat kudrat, terjemahan bagi sifat kudrat sebagai contohnya. Sifat kudrat terjemahnya berkuasa. Okey, bila kita kata berkuasa, apa kita faham? Berkuasa ni perbuatan berkuasa tu lah. Dia buat alam, dia buat ini, dia buat itu, berkuasa buat alam, berkuasa buat langit, berkuasa buat bumi. Allah Ta'ala mendengar. Mendengar apa kita faham? Mendengar tu suatu perbuatan. Allah mendengar. Allah mendengar kalam Nabi SAW, kalam Nabi Musa AS, kalam kita. Okey. Tu. Jadi bukan banyak. Bila banyak, bukan satu. Dah macam mana nak faham dari sudut kam muttasil pada sifat. Tu. Sebab kam muttasil pada sifat dengan makna sifat-sifat Allah Ta'ala sekarang. Sifat kudrat satu, sifat basar satu. Bila kita terjemah sifat basar itu melihat Allah satu. Gimana? Melihat Allah satu. Lagu mana? Tu. Sifat sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar satu. Allah Ta'ala mendengar banyak, bukan satu. Okay? Mendengar banyak, bukan satu. Allah bercakap-cakap, hasil daripada terjemahan kalam. Kalam itu bercakap-cakap. Jadi kalam itu satu. Bercakap-cakap Allah satu. Pelik cakap gitu. Pelik itu. Pelik. Dah ulama' dulu terjemah lagu tu lagu mana? Ulama' dulu terjemah gitu dia faham dah. Dan tidak ada penterjemahan yang dibuat sebegitu. Tidak ada kalam-kalam Melayu, bahasa-bahasa Melayu yang menunjukkan kepada tepatnya penterjemahan ke arah basar tu apa dia? Ke arah kudrat tu apa dia? Jadi dia terjemah macam orang biasa lah. Berkuasa, berkehendak. Tengoklah kitab Durus Sami, dalam kitab mana-mana, dalam bab panca indera. Syekh Daud Fatani, Aqidatun Najib, dalam bab hawas, dalam bab panca indera. Dalam bab deria penglihatan, dia kata penglihat. Dia kata penglihatan, dia kata pendengaran. Dia tak kata mendengar, dia tak kata melihat. Sebab apa? Sebab hawas panca indera itu jenis ada yang Allah letak di mata, yang Allah letak di telinga. Itulah sifat. Itulah sifat. Okey, itulah sifat ma'ani kita. Tu kita lah. Allah Ta'ala tak ada lah sistem-sistem yang nak kena letak alat Allah Ta'ala. Bukan itu. Jadi Allah Ta'ala sifat ma'aninya ada di zat. Jadi kudrat tu nak terjemah apa? Hak tu yang pada terjemah ikut transformasi bahasa yang mudah kita faham, yang tak faham, yang mana kalau kita kata berkuasa tak terkena kepada kuasa hak banyak tu kan. Sebab dia wahdaniyah pada sifat. Allah Ta'ala bercakap-cakap. Cakap-cakap banyak. Tapi perkata Allah Ta'ala satu ya. Sifat kalam Allah satu. Dengan sifat kalam tu, Allah boleh bercakap-cakap. Allah Ta'ala bercakap-cakap. Itu membuktikan Allah Ta'ala ada sifat kalam. Kita boleh bercakap. Itu membuktikan kita tidak bisu kerana ada sifat sistem
suara kita Allah Ta'ala letak di tekak ni. Sistem kita ada banyak lah. Sistem kita ada satu je. Tapi yang bercakap tu berlambak. Yang bercakap itulah kita panggil perbuatan yang menghasilkan, yang berkait dengan muta'alaq. Dia panggil. Nanti kalau kita mengaji sifat ma'ani, contohnya sifat sama', sifat pendengaran. Sifat pendengaran itu Allah Ta'ala dengan sifat pendengaran itu Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar apa? Mendengar perkara-perkara yang ada. Nanti kita akan mengaji sifat sama'. Sifat sama' ta'aluk dia ialah maujudat. Segala perkara yang jenis ada. Semua jenis perkara yang ada ni, yang jenis ada, Allah mendengar dia. Sama ada suara ataupun benda yang ada. Zat. Buku. Kitab ni ada tak? Ada. Allah Ta'ala mendengar kitab ni. Mendengar lagu mana? Mendengar lagu mana? Dan mendengar dengan mana? Nyata. Lagu mana? Wallahualam. Tu ya. Sebab kita hanya faham mendengar ni suara. Kita hanya boleh mendengar suara. Kita tidak boleh mendengar zat. Tidak boleh mendengar perkara yang ada selain suara. Tak boleh. Sebab tu kita tak faham. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala mendengar yang selain suara, yang jenis ada. Ya. Tapi lagu mana? Wallahualam. Yang dengan mana? Dengar tu dengan mana? Nyata. Nyata pada sifat sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar selain daripada suara yang jenis ada. Lagu mana? Wallahualam. Tu ya. Sebab tu yang kita sebut sami'a sam'ahu bisam'i. Jadi Allah Ta'ala mendengar perkara-perkara sifat benda-benda yang ada. Sama ada qadim ataupun baru. Jadi sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala ada tak? Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala ada tak? Ada. Maknanya Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama' dia akan segala sifat ma'ani dia. Antara salah satu sifat ma'ani ialah sifat sama' tu sendiri. Sifat basar, sifat kudrat. Jadi Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Dengar dengan mana? Nyata. Okay. Bukan suara. Bukan kata, oh Allah Ta'ala mendengar kudrat. Oh, kudrat ada suara. Telinga sama Allah Ta'ala ada suara. Mana boleh. Bukan itu. Kita faham suara sebab kita faham mendengar ni hanya suara. Itu kita. Allah Ta'ala mendengar dengan mana? Nyata. Sama ada dia suara ataupun benda yang ada yang jenis zat. Tu. Jadi ulama kata sami'a sam'ahu bisam'ihi. Lagu mana nak terjemah? Contohlah sami'a ilmahu bisam'ihi. Sami'a qudratahu bisam'ihi. Tu okey. Dalam kitab Ad-Durrul Farid sebut sami'a sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala mendengar ataupun yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Allah Ta'ala mendengar akan sifat samaknya dengan sifat samaknya. Dengan sifat samak lah Allah mendengar sifat samaknya. Lagu mana terjemah samak tu? Allah Ta'ala mendengar akan sifat pendengar dia dengan sifat pendengar dia. Tu baru kita faham gitu. Tu asal sebab musabab pada rahimahullah ta'ala terjemah ma'ani dengan sifat dengan supaya tak mau bagi faham kita bahwasanya mendengar, melihat itu sifatul fi'li, itu sifat menunjukkan pada perbuatan, bukan menunjukkan kepada zat. Tu. Jadi orang-orang yang mengiktiraf, yang tak suka, yang bangkang pada kata pada mari pada mana lah. Saya tak kenal pada pada mana tak tahu. Saya mengaji di Indo di sekian-sekian tempat. Saya mengaji semua kitab-kitab Asy'ariyah. Tu. Kalau sebut ni memang kenal saya neri ya. Saya dah mengaji dah sifat-sifat Asy'ariyah, sifat-sifat Asy'ariyah. Kitab-kitab Asy'ariyah semua saya mengaji dah. Tak ada satu pun kitab Asy'ariyah yang baru keluar tu saya tak beli. Semua dah beli dah. Tu. Pada saya tak kenal siapa dia. Saya tak pernah mengaji kitab Jawi. Okay. Ada orang cakap gitu. Dia cakap, mendengar berkuasa tak apalah, kita faham saja mafhum. Baiklah mafhum bila bahas bab wahdaniyah lagu mana? Bila bahas bab wahdaniyah pada sifat yang ternafi akan mutasil pada sifat Tuhan, lagu mana nak bahas? Lagu mana nak faham? Allah Ta'ala tu satu kudrat, Allah Ta'ala satu kalam, Allah Ta'ala satu sama', Allah Ta'ala satu basar. Lagu mana nak faham? Tu. Tak boleh nak kata satu mendengar. Allah Ta'ala mendengar bukan satu. Allah Ta'ala mendengar banyak. Allah Ta'ala bukan berkuasa satu. Allah Ta'ala berkuasa banyak. Allah Ta'ala bukan bercakap satu. Allah Ta'ala bercakap banyak. Tu asal muasal kenapa penterjemahan tersebut berlaku. Tu okey. Tu salah satunya lah. Tu salah satunya. Okey, habis. Kemudian masuk qala al-musannif rahimahullah
Maka bukan begitu. Yakni bukan sifat-sifat Allah Ta'ala tu dua-dua sekara. Jadi, kalau nak terjemah mendengar, melihat, boleh tak? Seperti kata kata Syekh Ahmad Fatani dalam kitab Faridahnya dan ulama-ulama dulu. Ya, tak ada masalah. Tapi, bahas tu dengan cara betul lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia panggil isu penterjemahan sahaja. Nanti saya kongsi dua artikel dalam grup berkenaan dengan kitab Baqarah ni. Ada orang buat artikel. Dia bezakan antara penterjemahan istilahi dengan penterjemahan apa? Mafhum. Okay. Penterjemahan istilahi yang pada tu. Oh, kudrat dengan makna berkuasa. Kena tepat. Kena tepat pada berkuasa. Kalau makna mafhum, berkuasa lah. Makna mafhum, hasil pada kudrat, dia berkuasa. Nanti kita share lah. Jadi faham hak tu, tak ada masalah lah. Nak baca kitab Faridah tak apa. Ni hak yang jenis hak ngaji pondok lah pun masalah juga. Yang iktiraf kitab pada ini hak pondok pun ada juga. Sehingga ada pembahagian puak Faridah dengan puak Baqarah. Ada yang terlalu ta'assub dengan Faridah, sampai tahap tak baca lah kitab Baqarah ni. Kitab Baqarah ni mengarut. Ada yang ta'assub dengan Baqarah pula, sampai tak baca dah Faridah. Faridah ni tak betul. Dua-dua tu salah belaka. Kita baca semua. Baca semua lah. Bukan satu isu yang besar sangat terjemah tu. Tu furu'ul furu' dah. Tu furu' sangat-sangat furu' dah. Tak mau terjemah lagu tu. Lantak hang lah. Asal faham tu sudah. Okay. Ni masalahnya kalau terjemah gitu kita faham tak tepat, tak betul mana kita syarah. Tu masalah. Kita nak bicara sifat ma'ani tu yang ada pada zat, bukan mafhum, bukan sifatul fi'li, bukan sifat yang menunjukkan kepada perbuatan dia, tapi menunjukkan kepada zat dia yang bersifat kudrat, yang bersifat kalam, yang bersifat samak basar dan sebagainya. Bukannya Allah Ta'ala yang mendengar, yang melihat. Satu lagi. Ni gila, memang gila dah aku ni. Satu lagi. Sifat ma'ani kalau kita terjemah mendengar, kalau faham, kalau terjemah mendengar dan faham mendengar. Okey. Kenapa itu? Kalau terjemah mendengar dan faham mendengar, lagu mana nak bahas sifat maknawiyah nanti? Sifat maknawiyah ni apa dia? Sifat maknawiyah ini ialah menunjukkan sifat ma'ani ada di zat. Itu maknawiyah. Maknawiyah ni ialah menunjukkan sifat ma'ani tu ada di zat. Tu maknawiyah. Maknawiyah ialah perbahasan sifat yang nak menunjukkan sifat ma'ani tu ada di zat, bukan renggang daripada zat. Tu maknawiyah. Lagi kuat tu. Dia sifat ma'ani tak payah, sifat ma'ani dia payah. Sifat ma'ani dia payah. Dia nak terang tu. Sifat maknawiyah ialah satu sifat perbahasan sifat yang menunjukkan sifat ma'ani ada di zat. Itu je. Ada di zat. Kalau bahasa mudah faham kita, duduk di zat. Tu bahasa mudah faham tu. Bukan hakikatnya Allah Ta'ala sifat dia duduk, bahasa dia duduk di zat tu tak apa nak kena lah. Tu nak bagi faham je. Ataupun nak bagi faham lagi, lekat di zat. Tu nak bagi faham tu. Bukan kata Allah Ta'ala punya sifat lekat di zat tu. Nak bagi faham, maknawiyah ialah perbahasannya sifat ma'ani ada di zat. Tu. Jadi mendengar ada di zat. Mendengar. Kalau kita faham, makna mendengar ada di zat. Melihat ada di zat. Okey, sekarang kita ni melihat tak? Kita ni melihat tak? Kita ni melihat. Betul? Okey, melihat. Kalau saya pejam mata, melihat ke tak? Kalau saya pejam mata, melihat ke tak? Kita kata tak melihat lah. Melihat lawannya tak melihat. Bukan melihat lawannya buta. Sifat sama basar nanti, contohnya sifat basar, terjemahnya sifat melihat. Lawannya ialah buta. Baik, saya kalau terjemah melihat. Okey, saya sedang melihat. Bila saya tutup mata, saya tidak melihat. Bukan saya buta. Saya tutup mata, adakah saya buta? Tak buta. Saya tidak melihat. Jadi melihat lawannya tidak melihat. Bukan melihat lawannya buta. Faham? Mendengar. Saya mendengar tak sekarang ni? Saya mendengar. Tapi kalau saya tutup telinga, mendengar tak? Tak mendengar. Tapi sifat pendengaran ada tak? Ada lagi. Tengok. Sekarang tuan-tuan duduk mengaji ni. Cakap tak? Tak bercakap. Adakah bisu? Tak bisu. Tak bercakap je. Sifat perkata tu ada. Sifat kalam tu ada. Cuma tak cakap je. Sakiru cakap balik lah dengan bini. Sakiru cakap balik. Tu. Okay. Jadi, itu ta'aluk sahaja. Perbuatan. Kita ada sifat tu, maka
Boleh. Kita ada sifat tu, maka boleh buat. Kalau kita ada sifat kudrat, kita boleh buat satu benda. Dan buat satu benda menunjukkan kita ni ada sifat kudrat. Adakah kita kalau ada sifat pelihat, mesti kena melihat? Belum tentu. Kalau kita tutup sepanjang hidup kita tutup mata. Padahal ada sifat pelihat kita. Kita tutup mata. Tak lihat. Boleh tak? Boleh. Tu. Kita ada sifat pendengaran. Tapi kita sumbat dengan telinga. Sepanjang hidup. Seumur hidup. Kita tak mendengar. Sepanjang hidup. Boleh tak? Boleh. Tapi ada sifat pendengaran? Ada. Tu. Jadi bila kita mendengar, menunjukkan adanya sifat pendengaran pada kita. Tapi kalau kita ada sifat pendengaran, tak semestinya mesti mendengar dulu. Tak. Okay. Kalau mendengar, bila kita terbukti kita sudah mendengar, maknanya kita ada sifat pendengaran, bukannya tuli. Kita boleh bercakap, itu bukti kepada kita bersifat dengan sifat kalam. Okay. Jadi sifat maknawiyah, hal kaunihi qadiran, hal keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat berkuasa. Itu terjemahan yang pada terjemah yang tepat. Kalau kita lain, hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa, hal keadaan Allah Ta'ala melihat. Baik, kalau terjemah hal keadaan Allah Ta'ala melihat, hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa, apa beza dengan berkuasa? Apa beza maknawiyah itu yang kita terjemah hal keadaan dia tu berkuasa? Apa beza dengan terjemahan kudrat berkuasa? Apa beza? Hal keadaan Allah Ta'ala melihat, apa beza dengan basar yang kita terjemah melihat? Tu balik mikir lah tu. Yang nak rock sangat tu. Okay. Balik mikirlah. Itu isu penterjemahan saja supaya dia nak bagi fahaman betul pada kita. Bukan makna ulama dulu salah, tak. Ulama dulu betul faham gitu, cuma terjemahan sahaja. Padahal hanya nak terjemah sahaja. Ada yang kata pula, apa ni tak ada dalam kamus. Pula dah. Dia bersabit dengan kamus. Bukan nak kata dalam kamus. Tok Guru kata, kalau tak ada dalam kamus, terjemahlah satu benda yang menyebabkan kita faham kod penglihatan tu. Nak terjemah apa lagi? Boleh terjemah apa lagi? Yang kita boleh dapat faham, basar itu ialah merujuk kepada pelihat Allah Ta'ala. Apa lagi? Apa lagi dia punya penterjemahan lain? Boleh, tak ada masalah. Ni salah satu cara dia. Salah satu penterjemahan dia. Kalau nak terjemah cara lain, boleh tak? Boleh, tak ada masalah kalau ada. Cuma dia tak mau bagi faham orang lain bahawasanya sifat basar itu melihat. Bukan melihat, tu sifatul fi'li. Sebab takrif sifat makni sifatun qaimatun bidzat, sifat yang ada di zat, mendengar bukan ada, melihat bukan ada, dia fahamnya, dia perbuatan, dia bukan ada di zat. Mendengar ada tak? Ada. Okay. Itu isu dia. Tu. Jadi tak ada masalah lah. Jadi kita bila faham lagu tu, kita boleh baca kitab Faridah, kita boleh baca kitab Sirajul Huda, Ad-Durrul Thamin, kitab Baqarah, kitab Ayat Sekam, Taqribul Ikhwan, dan kitab-kitab anak murid yang sejalan dengan dia. Bukannya kata salah. Ni pun banyak lagi nak cerita ni, tapi tak apa. Okey, habis. Kemudian nanti saya share artikel tu lah. 2 artikel tu. Terjemahan istilahi dengan mafhum, tak silap. Bahak tu sudah. Saya duk gaduh lah. Duk mengaji kitab banyak lagi. Mengaji kitab tinggi-tinggi lagi. Sibuk hak tu daripada bergaduh kat Facebook. Gaduh. Pada kapi. Sebab apa? Dia kata Allah Ta'ala berhuruf Allah Ta'ala kalam dia berhuruf bersuara. Kalam Allah Ta'ala berhuruf bersuara. Tu. Kapi seperti Hasyawiyah kata sifat kalam Allah Ta'ala berhuruf bersuara. Betul lah. Dalam kitab pun ada. Hasyawiyah mengatakan sifat kalam Allah Ta'ala berhuruf bersuara. Sifat yang berhuruf bersuara tu iaitu sifat perkata tu yang dia kata, bukan berkata-kata. Tu. Padahal tak kata yang berhuruf bersuara tu ialah kalam Allah Ta'ala. Yang dia kata huruf suara tu adalah kata-kata Allah. Sifat perkata tak berhuruf, tak bersuara. Tu. Okey, tak berhuruf, tak bersuara. Dalam kitab pun sebut kalam kita, sifat penuturan kita, sifat penuturan kita sama dengan Allah Ta'ala dari sudut tak berhuruf, tak bersuara. Tapi sama dia lain, sama dari sudut penamaan sahaja. Kita pun tak berhuruf, tak bersuara. Allah Ta'ala pun sifat kalamnya tak berhuruf, tak bersuara. Tapi lain, kita baharu, dia qadim, sifat dia. Sifat dia qadim, sifat kita baharu.
Dan sifat kita, sifat kalam kita, Allah Ta'ala letak di sesuatu. Kita ada alat dah. Allah Ta'ala bukan alat. Satu yang beza. Berkata-kata Allah Ta'ala, kita berhajat kepada angin, berhajat kepada udara. Sebab apa kita boleh dengar suara? Sebab ada udara. Kalau tak ada udara, faragh yang muhaqqaq, yang tak ada udara langsung, tak ada angin langsung, kita bercakap tak dengar apa. Yang kita cakap dengar ni sebab apa? Sebab bila kita lontarkan suara akan duduk di angin dan akan menyampaikan. Kemudian hilang. Lepas tu kita menjerit, "Oi, makan nasi oi." Sebab apa boleh dengar? Lepas tu hilang. Betul tak? Dengar, lepas tu hilang. Dengar lah. Oi, dia pergi. Lepas tu hilang. Hilang lah. Jauh sangat hilang. Akan hilang lah suara tu. Kalau kita jerit, "Oi," orang yang paling dekat lagi kuat dengar daripada orang yang jauh sikit pada dia. Sebab apa? Dia maki menghilang. Dan dia tumpang di angin. Tu dia tumpang di angin. Okay? Dia tumpang di angin. Sebab tu dia menghilang. Lagi, kalau terjemah dengan mendengar, melihat, berkuasa, kalau kita faham lagu tu, terjemah dan faham begitu. Okey, sifat Allah Ta'ala baqa' ke baru, baqa' ke hilang? Kita mengaji dulu. Sifat ma'ani Allah Ta'ala baqa', kekal, azaliyun wa abadiyun, qidam dan baqa'. Sifat ma'ani Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam dan baqa'. Sifat ma'ani Allah Ta'ala kekal dan sedia. Sedia kala, sejak azali sampai abadi, bila-bila, tak habis. Baik, mendengar dengan menghilang boleh habis tak? Menghilang, mendengar, bercakap, berkuasa, boleh habis tak? Boleh habis ke tak? Tu. Okey. Boleh habis ke tak? Boleh habis. Sebab apa? Perbuatan. Mendengar Allah Ta'ala akan kalam saya. Sekarang dia dengar tak? Dia dengar. Okay. Mendengar kalam Allah Ta'ala mendengar kalam saya. Dengar tak? Dengar. Selepas dengar di sini. Okey, dengar di sini. Dengar di tempat ini. Selepas habis kuliah sekejap lagi, Allah Ta'ala masih mendengar tak suara tu? Tak dengar tak? Habis dah suara tu. Habis suara tu. Suara tu sudah habis. Suara tu sudah habis. Sebab tu dalam sifat sama dia ada tanjizi hadis. Allah Ta'ala baru dengar. Barunya. Tu. Okey. Lepas tu kena faham takluk kalau mengaji mak ni. Okey. Tanjizi hadis bagi sama. Allah Ta'ala baru dengar. Tu tanjizi hadis tu. Baru dengar. Sebelum berlakunya satu benda tu, Allah Ta'ala sebelumnya tak dengar. Dan selepasnya pun dah habis dah. Allah Ta'ala sekarang mendengar saya bercakap pada jam 9 pagi ini. Adakah semalam Allah Ta'ala mendengar saya bercakap pukul 9 pagi? Tidak. Sebab apa? Tak berlaku lagi. Tu. Maknanya Allah baru dengar. Bila baru dengar, Allah Ta'ala bersifat ma'ani bukan bersifat dengan sifat qidam baru. Tu masalah. Tu. Yang ada sejak azali adalah sifat pendengaran dia. Sifat kalam dia. Sifat basar dia. Adapun mendengar, melihat, Allah Ta'ala mendengar hak baru. Baru mendengar. Allah Ta'ala mendengar suara makhluk. Baru dengar. Sebab makhluk baru ada. Sekarang jam 9. Allah Ta'ala dengar tak saat lagi pukul 10 nak jadi apa? Tak dengar lagi. Tak dengar lagi pukul 10 nak jadi apa. Tapi ilmu pengetahuan Allah tahu dah apa nak jadi. Sebab apa ilmu tak ada tanjizi hadis? Sebab tu lah. Sebab tu ilmu tidak ada tanjizi hadis. Allah Ta'ala baru tahu. Mana boleh? Mustahil. Tapi Allah Ta'ala baru dengar. Boleh tak? Boleh. Allah Ta'ala baru lihat. Boleh tak? Boleh. Sebab ada makhluk. Baru ada makhluk. Baru ada makhluk. Baru ada makhluk dengan makna Allah Ta'ala baru dengar. Bukan dengan makna sifat pendengaran, sifat sama Allah baru ada. Itu masalah. Itu bezanya. Jadi sifat sama Allah Ta'ala azali lagi dah ada. Cuma Allah hanya mendengar perkara yang baru bila dah ada alam. Sejak azali tu Allah Ta'ala mendengar dah. Mendengar zatnya sajalah. Mendengar zat dan sifat yang jenis ada. Mendengar dengan mana nyata. Mendengar dengan mana nyata je. Nyata. Sejak azali. Okay. Maknanya sejak azali Allah Ta'ala belum mendengar makhluk. Sebab tak ada lagi makhluk. Belum mendengar makhluk. Sebab tak ada lagi makhluk. Tapi sifat sama, sifat pendengar ada tak? Ada. Cuma belum lagi mendengar makhluk. Sebab belum ada makhluk. Adanya makhluk. Baru adanya
Allah Ta'ala akan mendengar dengan sifat pendengaran yang ada sejak azali. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat sekarang pukul 9 jadi apa? Allah Ta'ala melihat tak lagi pukul 10 jadi apa? Tak jadi dah. Belum lihat lagi. Sebab belum berlaku. Belum berlaku. Belum berlaku, tak melihat lagi. Bila mari pukul 10, baru lihat. Hilang dah kidam di situ. Baru lihat. Selepas dah lihat saya pukul 9 ni, pukul 10 saat lagi, adakah Allah Ta'ala melihat saya di sini lagi? Tak. Maknanya, habis. Inqita'. Sedangkan sifat ma'ani Allah Ta'ala, qidam dan baqa'. Faham? Habis tu. Ada lagi tapi tak marah. Tu. Kalau orang mengaji Baqarah, saya memang sini memang saya hurai gitu lah. Hurai seperti mana Tok Guru hurai lah. Bukan hurai ikut nafsu ni. Okay? Tu faham sifat Tuhan. Tu sifat ma'ani. Ini wahdah di sini. Esa pada sifat. Tu maksud dia. Allah Ta'ala satu kudrat. Kalau faham berkuasa Allah bukan satu. Wallahu ala kulli syai'in. Kul dengan makna kulliyah. Ay kullu fardin min afrad. Setiap benda Allah Ta'ala berkuasa. Bila faham berkuasa, bila faham qadirun, bila faham berkuasa, makna Allah ada sifat perkuasa. Perkuasa Allah Ta'ala so sekarang. Habis. Habis tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Katanya. Mana dia? Hilang lah. Pada sifat maka bukan begitu. Dan tidak ada sifat bagi yang lain serupa dengan sifat-sifat Tuhan. Tak ada benda lain yang serupa dengan Tuhan dari sudut sifat dia. Sifat kudrat. Kita pun ada sifat kudrat sama. Sama dari sudut penamaan. Tapi hakikat tak sama. Penamaan saya kudrat. Kita pun ada kederat. Orang lama, orang utara panggil kederat. Aduh. Kita ni ada kederat. Allah pun ada kederat. Tapi sama je kederat. Hakikat tak sama. Hakikat tak sama. Hakikat tak sama dengan mana apa? Hakikatnya ialah kita punya kudrat ni baru Allah qadim. Kita punya kederat ni kadang-kadang mari lemah. Allah mustahil lemah. Kudrat tak ada. Bila kudrat tak ada, contoh kita Allah Ta'ala bagi sifat pelemah kita. Allah Ta'ala tak sifat pelemah bagi kita, kudrat tak ada di belah tangan. Tangan ni tak boleh nak angkat dah. Sebab apa? Kederat tak ada di tangan. Allah Ta'ala cabut sifat pelemah itu jadi lumpuh. Tak boleh dah angkat tangan ni. Tak ada kederat. Allah Ta'ala gitu lah. Allah Ta'ala bukan gitu. Kederat dia kederat yang sempurna. Tu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi bila faham tauhid, dia faham tasawuf lalu. Tuanku Haji Saleh Musa hafizah rahimahullahu ta'ala. Dia pernah sebut kepada nak minta mengaji tasawuf. Nak minta mengaji tasawuf. Pada nak ngaji pula lah tasawuf ni, asyik tauhid, apa tauhid bila nak ngaji tasawuf. Padahal jawab apa? Padahal rahimahullah taala jawab, hak mengaji tauhid itulah tasawuf dah. Kalau faham elok, tasawuf dah. Faham elok, bahas dalam elok, tasawuf dah ada di situ. Faham daripada sifat kudrat Allah Taala Maha Kuasa, kuasanya Allah Taala, sifat perkuasanya Allah Taala itu Allah Taala, sifat perkuasa Allah Taala tidak ada kurang. Semua Allah Taala boleh mampu buat. Maka kita akan mari perasaan apa? Mari perasaan, didik perasaan tawakal pada Allah Ta'ala sebab dia Maha Kuasa. Redha dengan Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Kerana Allah Ta'ala yang kuasa semua, aku tak ada apa. Aku hanya asbab musabab. Ini mari tasawuf. Tu. Sebab tu kadang-kadang guru ni kadang baca kitab tauhid dah. Ada dua cara. Satu memang guru tu bahas tauhid sungguh, dan satu tu bahas secara tasawuf. Yang banyaknya orang mengajar kitab tasawuf, hurai cara tasawuf lah. Tu. Sebab apa? Sebab sakit kepala sikit kalau hurai cara tauhid. Dan memang betul lah. Tapi tak ada masalah. Tu. Sebab ilmu tauhid ni mahal. Tu. Kata guru saya. Ilmu tauhid ni mahal. Bila ilmu tauhid ni mahal, bila benda mahal ni, dia ada di dasar laut. Ilmu kal bahri. Ilmu seperti laut. Nak dapat hak mahal-mahal, kena terjun dalam lah. Ada mutiara, ada emas, ada biji timah dalam tu. Kita kena korek dalam. Tak boleh hanya memancing di dasar saja. Mancing dapat juga ikan. Tapi ikan yang bodoh-bodoh sama macam orang lain. Tapi nak dapat ikan yang besar-besar, yang betul-betul mahal, dalam. Tu. Mutiara-mutiara yang ada dalam laut, dasar laut, dalam. Itulah tauhid.
Sebab tu kita tauhid ada macam-macam nama yang menunjukkan permata. Ad-Durrus Tsamim, permata yang mahal. Jawharatut Tauhid, permata tauhid. Ayo. Tu okey. Macam-macam. Habis. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Dan jika begitu, jika ada sifat benda, jika ada sifat-sifat Tuhan pada benda yang lain, dinamakan kam munfasil pada sifat. Kam munfasil lah, dengan makna orang lain ada sifat-sifat ketuhanan macam Allah Ta'ala. Dengan makna sifat kudrat orang lain sama macam Tuhan. Sifat sama orang lain sama macam Tuhan. Sifat basar orang lain sama hakikat macam Tuhan. Tak boleh. Yang hanya sama penamaan. Okey. Dan perbuatan dia, perbuatan Tuhan pun satu juga. Nak habis lah sikit. Tak habis juga nak habis Wadaniyah. Ingat nak habis Wadaniyah? Habis apa? Dan mana? Dan perbuatan dia, perbuatan Tuhan pun satu juga. Satu juga. Apa satu juga? Yakni daripada Tuhan belaka-belaka beri. Ada makhluk ini. Tu. Daripada Tuhan belaka-belaka beri ada makhluk ini. Daripada Tuhan belaka. Tak ada daripada orang lain. Tu. Daripada Tuhan belaka. Tak ada daripada orang lain. Tu. Tu, okey. Dah kita ni Allah Ta'ala buat. Kita pun buat. Sama buat tu. Sama dari sudut nama buat. Tapi hakikat lain. Allah Ta'ala buat sesuatu tanpa ada contoh yang lain. Tanpa ada alat dan tanpa ada bahan-bahan. Sebab tu dia panggil Fatiris samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Apa fatir di situ? Fatir dengan makna Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tanpa ada contoh yang lain sebelumnya. Al-Badi' Allah Ta'ala menciptakan perkara yang baharu. Badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala yang membaharukan dan menciptakan langit dan bumi dengan makna tidak ada contoh sebelumnya. Kita buat juga tapi ada contoh sebelumnya. Kita buat juga tapi dengan alat. Kita buat juga tapi ada bahan. Kita nak buat rumah, ada bahan simen, ada bahan bata, pasir, baru boleh buat rumah. Allah Ta'ala kalau nak buat, tak payah. Tak payah ada alat apa-apa. Orang tanya pula, dah Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala menjadikan Adam, Nabi Adam AS daripada tanah. Hadha min wajhil adah faqat. Itu dari sudut min tariqil adah faqat. Dari sudut jalan adat saja. Jalanan adat, nak buat sesuatu, kena ada bahan. Madah. Bukan bermakna Allah Ta'ala berhajat pada madah, berhajat kepada tanah itu untuk buat Nabi Adam. Bahkan Allah Ta'ala boleh buat Nabi Adam gitu saja. Tanpa perlu pada bahan. Tapi Allah Ta'ala ambil bahan juga sebab apa? Sebab nak menunjukkan adatnya buat sesuatu ni dengan bahan. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala itu berhajat kepada bahan. Tu. Allah Ta'ala nak menciptakan kita dalam rahim ibu kita. Mesti ada proses dia. Bukan makna Allah Ta'ala berhajat kepada proses itu baru jadinya anak. Tak boleh. Bukan gitu. Kalau Allah Ta'ala berhajat pada sesuatu yang nak jadi sesuatu tu, mesti kalau Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu, makna Allah Ta'ala berhajat pada sesuatu, tidak adalah sifat ketuhanan bagi Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala al-istighna wa an kulli ma siwah. Tu pegang molek tu. Dia kata bahasa ayat Islam kejap. Memang kena kejap sungguh i'tikad. Habis asal i'tikad ni memang lepas fardu ain, kalau faham. Tu okey. Lepas tu mengaji hak tinggi-tinggi pula, hak jenis sikit kepala lagi. Tu okey. Habis. Semua Tuhan belaka, semua daripada Tuhan belaka, semua daripada Tuhan belaka. Jadi, okey, habis. Kemudian, dan jika makhluk ini banyak sekalipun, banyak lagu mana pun, semua daripada Tuhan belaka, bukan daripada orang lain. Ni makna apa? Ni dia panggil perbuatan Tuhan nak menafikan. Ternafinya, bukan menafikan. Ternafinya perbuatan Tuhan tu ada kam munfasil. Ada orang lain yang serupa dengan Tuhan boleh buat macam dia. Boleh buat makhluk lain. Tak boleh. Sekejap esok kita akan sambung percamaan ni. Percamaan ni ialah dalil kata Allah Ta'ala ni tak ada orang yang bantu Allah, dan Allah Ta'ala makhluk, dia buat makhluk ni, semua makhluk ni daripada dia, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esok dia bagi dalil adanya dia panggil burhanut tawafuq dan burhanut tamanu'. Tu dia panggil. Okey, ni dia panggil kamu. Jadi atas pandangan mu'tamad, ternafinya 5 kam pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kam mutasil pada zat, kam mufasil pada zat,
kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada fi'il, pada perbuatan. Dan pandangan kedua kata ada satu lagi kam muttasil pada perbuatan. Sebab nak bagi gu sama dengan sifat dan zat. Kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil perbuatan ni, ni khilaf ulama lah. Ni setengah tidak sabit. Ada yang mensabitkan, dia panggil, dia buat juga taswirul musyakalah, dia panggil. Taswirul musyarakah. Taswirul musyarakah. Dia buat taswir juga. Nak bagi ada kam muttasil pada af'al. Dia kata macam mana? Iaitu Allah Ta'ala tidak pakat dengan Tuhan lain untuk buat jauhar firid. Allah Ta'ala tidak buat Tuhan lain. Allah Ta'ala tidak berpakat dengan Tuhan lain untuk buat jauhar firid. Kam muttasil. Dia mentaswirkan. Dia membuat masalah. Ulama buat masalah. Nak kata 6 juga. Ini. Dengan jalan. Tidak ada ternafinya Allah Ta'ala ada Tuhan lain nak sama-sama gabung buat satu jauhar firid. Sebab nak buat satu jauhar firid mesti ada seorang saja. Mesti ada satu Tuhan saja yang beri bekas. Tidak boleh ada dua Tuhan. Seperti mana contoh, kita nak tumbuk satu lada yang kecil di dalam, apa dia panggil? Lesung tu. Kita hanya guna satu lesung saja. Tidak boleh guna dua lesung. Kalau guna dua lesung, beretup. Tu kalau contoh, faham. Faham ni, dia panggil contoh al-mithalu li taqribil fahmi faqat. Laisa bil haqiqah. Untuk mendekatkan faham je. Faham kat kitanya, dekat-dekat dengan kitanya ialah, kalau kita nak tumbuk satu lada hitam yang kecil halus, hanya akan guna satu lesung saja. Tidak akan guna dua lesung. Kalau dua lesung, dia akan beretup. Tak hancurlah lada tu. Tak hancur. Sekali berdemak, tak hancur lada tu. Beretup. Tu untuk mendekatkan faham. Jadi Tuhan tidak pakat dengan orang lain nak buat satu jauhar firid sama-sama, tak boleh. Itu kalau taswirul musyarakah, dia nak bagi sama gu juga dengan adanya kam muttasil pada zat dan kam muttasil pada sifat, bukan dia buat juga kam muttasil pada fi'il, pada perbuatan. Tapi itu qaul yang dhaif. Jadi hasil daripada kita faham ni, maka ulama secara kesimpulannya, ternafinya kasrah dan kam, ternafinya kasrah banyak dan bilangan pada Allah SWT dengan sifat wahdaniyah ini. Kemudian esok insya-Allah kuliah maghrib pula kita sambung pada percaman kita, itu dalil kata wahdaniyah Allah Taala pada af'al. Lagu mana? Itu dia panggil burhanut tawafuq ataupun burhanut tawarud dengan burhanut tamanu'. Apa burhanut tamanu'? Burhanut tamanu' dengan makna dia akan taswirkan masalah, dia akan memberikan masalah. Kalau Tuhan ni pakat bersalah, aku buat A, Tuhan B tak mau buat A, boleh tak berlaku? Burhanut tawafuq ialah sepakat dua Tuhan. Kalau sepakat lagu mana? Kalau kata bercanggah dua Tuhan, okey tak apalah. Dia bukan sepakat. Tuhan A dengan Tuhan B bersepakat nak buat faiz yang berwarna hitam. Berpakat, boleh ke tak? Berpakat dah ni, berpakat, boleh ke tak? Nanti esoklah episodnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna Allah sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang salah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.